Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Perbincangan kita masih lagi dalam perkara-perkara yang bersangkut paut dengan amalan haji. Haji di antara perkara yang khusus tentang masalah yang perlu pada wuduk, iaitulah apabila kita nak melakukan tawaf. Di antara syarat sah tawaf tu apa dia? Wuduk. Mesti ada wuduk. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi oleh kerana wuduk ni ada hubung kait rapat sangat dengan tawaf, dengan amalan haji yang besar, itu rukun haji, maka perbincangannya mesti dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sudah maklum bahawa perkara-perkara yang membatalkan wuduk itu ada beberapa perkara. Di antara perkaranya keluar najis daripada kubur dan dubur, itu sah. Ataupun keluar angin daripada dua-dua sekali. Kubur pun biasa dah, dubur tu biasa dah. Yang kubur pun keluar juga angin kot tu. Lagu mana tu kena tanya doktor macam mana cerita dia tu. Jadi yang seterusnya iaitulah tidur yang tak tetap punggung dia, tidur betul, maka itu batal wuduk. Lagi di antara batal wuduk lagi, sentuh dengan orang perempuan, sama ada isteri kita atau siapa saja yang bukan mahram. Kalau sentuh dengan mahram, tak batal lah wuduk kita. Sentuh dengan orang perempuan, termasuklah isteri sendiri. Yang di antara perkara yang batal wuduk yang dibahaskan juga, iaitulah makan daging unta. Makan daging unta ni termasuk perkara yang membatalkan wuduk. Dalam mazhab lain daripada Syafi'i kata tak batal. Mazhab Hambali batal makan daging unta. Jadi oleh kerana kita nak pergi Mekah ni, di antara tempat yang banyak daging unta. Jadi bila orang jamu kita makan daging unta, kita nak ambil wuduk ke tidak? Nak sembahyang. Jadi di sini pandangan mazhab Syafi'i mengatakan tidak perlu ambil wuduk. Dalil dianya hadis yang mengatakan Nabi kita meninggalkan ambil wuduk dengan memakan benda-benda yang telah disentuh oleh api, yang telah dimasak tu. Tak ada, Nabi tak ambil wuduk lagi. Mungkin di peringkat awal ada wuduk. Cuma ia timbul satu masalah yang dibahaskan oleh mazhab lain, iaitulah seorang sahabat bertanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah kita kena berwuduk kalau kita makan kambing?" Dia tanya, "Ana tawadda'u min luhumil ghanam?" Apakah kita kena ambil wuduk kalau kita makan daging kambing? Nabi SAW jawab, "In syi'ta." Kalau kamu nak ambil wuduk, tak nak, tak apa. Mari soalan yang kedua, ana tawadda'u min luhumil ibil. Apakah kita kena ambil wuduk dengan makan daging unta? Nabi kata tawadda', ambil wuduk. Jadi di sinilah Hambali yang mengatakan bahawa wuduk ini, makan daging unta ni membatalkan wuduk, kerana dalam satu soalan, dua soalan yang ditanya ini, Nabi kita bezakan di antara makan kambing dengan makan unta. Jadi bagi kita, walaupun kita mazhab Syafi'i mengatakan tidak batal, tetapi kalau kita makan daging unta, lebih baik, lebih afdal kita ulang balik wuduk kita, kerana keluar daripada khilaf yang kuat tu. Dalil yang membezakan di antara daging kambing dengan daging unta tu yang jelas, sangat jelas. Nabi kata makan kambing in syi'ta, kalau nak, kalau tak nak, tak apa. Tapi bila tanya tentang daging unta, Nabi kata tawadda', ambil wuduk. Itu arahan. Jadi jangan duk kerah. Orang panggil duk kerah hujah lah. Aku tak nak ambil wuduk, aku Syafi'i. Habis kita nak letak mana hadis Nabi yang membezakan tu? Jadi lebih utama, lebih baik, lebih harmoninya kita ulang balik wuduk. Ambil wuduk 2-3 kali ni tak salah, kecuali tak ada air sangat dah. Waktu tu nak ambil wuduk, air tak ada, cari pun tak ada air. Jadi daripada kita terus sembahyang dengan tayamum, baiklah kita kekal wuduk kita mengikut mazhab Syafi'i. Itu dari sudut asasnya dan realiti semasa yang berlaku. Kemudian itu di antara perkara yang membatalkan wuduk lagi. Yang batalkan wuduk yang kita nak bincang di sini hanya satu saja, iaitulah tentang hukum batal tak batal wuduk menyentuh perempuan yang bukan mahram. Mahram tu kita kenal kan? Mak kita sampai ke atas. Mak dia toknya apa kata? Kemudian adik-beradik mak kita. Adik-beradik dia, mak saudara semua tu masuk. Itu dia panggil hawashi yang sekitar. Kemudian adik-beradik kita, semua sekali adik-beradik, lelaki perempuan,
yang sebapak dengan seibu pun serupa. Jangan keliru. Ada setengah orang ni, ayah dia ada anak 10 dengan mak nombor 1. Dia ada pula anak 10 lagi dengan mak nombor 2. Dia ada lagi 10 dengan mak nombor 3. Semua tu adik-beradik kita belakang 30 orang tu. Jangan kata ini ayah lain, ini mak lain. Tak. Walaupun mak lain tapi ayah sama, ataupun mak sama ayah lain, tak kira, dia panggil adik-beradik belakang. Itu mahram. Kemudian itu dari sudut keturunan. Dari sudut musaharah, hasil perkahwinan, maka apabila seorang itu berkahwin, dia kahwin dengan seorang perempuan. Saya kahwin kamu dengan budak ni, sudah kahwin, maka dia jadi musaharah. Mak orang perempuan tu jadi mak mertua dia sampai bila-bila. Kalau lepas dia bercerai dengan budak tu nanti pun, mak dia tu haram nikah dengan dia sampai tak ada sampai lah, tak ada waktu, terus je. Itu dia panggil haram dengan sebab perkahwinan. Cumanya beza, orang ni kahwin dengan mak dengan kahwin dengan anak, ada beza. Yang kahwin dengan anak, lepas akad nikah aja boleh bersalam dengan tok tua dia sebagai ibu dia sampai ke hari kiamat. Dia bercerai balik lepas pada itu pun, orang ni tetap mak dia. Tapi kalau dia bernikah dengan mak, lepas nikah dengan mak, mari anak nak bersalam, mek mana ni? Anak saya ni dah lama dah tak kahwin-kahwin lagi, lebih kurang dengan mak ya juga umur dah, tak kahwin lagi. Boleh tak boleh dia tukar channel? Daripada ambil maknya dia dah anak 10 dah ni, ambil hak ni lah. Boleh tak boleh? Boleh, selagi dia tak masuk dengan mak. Boleh tukar channel. Itu bahaya. Jangan suruh anak tubik lagi lah, biar sesat-sesat dulu, biar confirm jadi anak tiri dia, barulah kita keluar balik anak. Itu cerita mahram. Cerita mahram. Tapi kalau kahwin dengan anak, tak, mak dia terus otomatik jadi mertua dia sampai ke hari kiamat. Tapi kalau kahwin dengan mak, belum confirm lagi, anak jadi anak tiri selagi dia tidak bersama dengan mak. Boleh tukar lagi channel. Itu kena hati-hati lah. Itu akan berlaku tukar channel kan, susah pula kita nanti tak. Itu di antara je. Itu mahram. Mahram yang baru jadi, hasil daripada perkahwinan. Kita kena ingat, kalau menantu kita, menantu tiri itu bukan menantu. Bukan menantu. Contohnya kita kahwin dengan orang ni, dia ada anak. Anak dia tu memang anak tiri kita, tapi suami kepada anak tiri tu tak jadi menantu kita, tak boleh salam dengan kita, dia bukan mahram. Itu banyak jadi aib. Mak mertua saya ni, mak mertua kok mana? Kok tiri, tak jadi. Itu banyak yang silap tak nikah. Kemudian ada satu lagi cara nak jadi mahram, satu lagi, iaitulah melalui susuan. Susuan tu jadi anak. Naknya budak tu kecil, yang ada yang menganggarkan dalam umur 2 tahun, yang belum berdikari lagi, dia suruh makan dia tu. Jadi boleh kita ambil anak susu. Syaratnya dia kena menyusu. Kita ambil dalam yang bilangan yang paling baiknya, itulah 5 kali kenyang. Hari ni contohnya orang tak ada anak. Nak macam mana nak penyelesaian dia? Nak anak. Maka dia ambil lah anak orang ni, sama ada ayah dia ada, bukan tak ada ke, dia jumpa dari pokok pisang ke pokok mana ke, ambil budak ni balik. Dia kena, budak lelaki ke perempuan? Budak perempuan contohnya, budak perempuan. Kita lelaki, ayah macam mana nak suruh jadi budak ni anak kepada suami kita, dengan mak tu tak apalah, sebab dia sama perempuan, bebas. Jadi kena cari adik-beradik dia yang masih menyusu lagi anak, biar dia susukan budak tu. Maka jadilah budak ni anak saudara susuan kepada suami dia, maka dia jadi mahram. Boleh bebas duduk dalam rumah dia, boleh duduk macam anak dia juga, tak boleh kahwin sampai bila-bila. Jadi itu cuma kita kena ingat, bila budak ni susu dengan siapa-siapa, ibu mesti tanda bahawa budak ini telah menyusu, mengambil susu dengan orang ni. Jadi semua anak kawan tu jadi adik-beradik dia belakang, adik-beradik susuan. Jadi adik-beradik kawan tu semua jadi mak saudara dia belakang. Jadi kena ingatlah. Jadi bila nak besar-besar esok, tak apa adik-beradik susu gini je, nak kahwin dua ni, tak boleh dah, sudah jadi adik-beradik, walaupun melalui susuan. Jadi 3 cara Islam meletakkan mahram orang itu, sama ada keturunan dia, melalui perkahwinan, dan melalui susuan. Yang lain-lain tak ada lagi lah. Kalau zaman dulu ada hamba lagi, jadi hamba tak ada lagi. Bila perang sudah tidak ada, perang yang ada ini tidak masuk dalam peperangan itulah. Baik, jadi itu mahram. Bila orang ni berlaku sentuhan di antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram, apa jadi? Kata Nabi SAW,
la an yut'ana fi ra'si ahadikum bima khitim min hadid khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillalah. Tengok jelas dalam kitab kita ni, dalam kertas ni, kalau dicucuk dengan jarum di kepala salah seorang dari kamu adalah lebih baik baginya daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Hari ni bersalam lelaki dengan perempuan ni satu biasa ya. Siapa tu? Kawan. Kawan ya. Style, dia panggil style tak? Jadi style hari ni kita kena baiki, jangan duk main style lah gitu lah. Kerana benda tu haram. Nabi kata cucuk dengan jarum di kepala tu lebih baik daripada menyentuh orang yang tidak halal dengan kita. Jadi macam mana? Kalau yang halal tu sentuh je lah. Tapi masalahnya yang kita nak bahas hari ni tentang wuduk ni, batal tak batal. Jadi masalah yang akan dibincangkan ialah apabila tersentuh perempuan ajnabi secara sengaja atau tidak sengaja, atau menyentuh isteri sendiri sengaja atau tak sengaja, batal tak batal wuduk. Jadi yang kita belajar daripada kecil sampai hari ni ya, batal. Pendapat yang pertama, batal wuduk sama ada menyentuhnya dengan syahwat atau tidak. Sentuh je, kulit dengan kulit syaratnya. Jangan sentuh dengan kuku. Jadi kalau kita rasa sayang sangat ke isteri, baru-baru jumpa ni, macam mana nak suruh tak batal wuduk? Sentuh kuku dia. Assalamualaikum. Boleh. Tak boleh, dia sentuh kulit dia nak. Kulit dia. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan batal wuduk sentuh, disentuh atau tersentuh atau menyentuh, semuanya batal. Kecuali berlapik dengan sesuatu lapik, walaupun nipis tak batal. Jadi walau macam mana pun bagi kita lah yang dah Nabi kita sebut dah, Nabi SAW tidak bersalam dengan orang perempuan. Tak salam dengan orang perempuan bukan mahram dia, tak salam. Jadi kadang-kadang makcik ni susah juga nak ambil berkat dengan ustaz. Dia mari tarik kain telekor dia tu, lapiklah tangan, nak bersalam. Saya kalau boleh tarik, kita akan tak akan bersalam lah ke mana-mana. Tapi kalau melaratkan makcik tu teriak nah, lapik tu, jadi mungkin kita tengoklah orang tua sangat dah. Ada cerita lain. Jadi jangan ada mudah-mudah dengan masalah salam lelaki perempuan. Jadi mazhab Syafi'inya batal semua sekali, apa cara sekalipun. Jadi kecuali dengan berlapik atau pakai sarung tangan. Jadi hari ni ada orang tanya, dekat pejabat saya tu semua dia salam belaka, bos saya, macam nak buat? Dia perempuan contohnya, atau bos dia perempuan, jadi kena pakai sarung tangan je lah. Dia kata apa sarung tangan? Tangan saya ni ada kudis. Kalau salah dengan tuan kan, jadi puan kan, jadi masalah tangan pula. Jadi dia pun tak nak salah dengan kita, biarlah kau seorang tu, masalah dia ni. Jadi kalau kita cakap bab hukum, orang lekeh lalu kolok lah dia tu, lebay sangat lah, macam-macam perli lah. Kita kata tangan saya ni ada kudis lah, kalau saya duduk salam-salam kan bahaya. Jadi saya pakai sarung tangan, apa ni jadi? Payah juga tu dah, letih dia macam tu. Baiklah, apa dalil dia? Mazhab Syafi'i yang mengatakan batal wuduk menyentuh perempuan ini, dalil dia iaitulah ayat Al-Quran Karim, au lamastumun nisa. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, apa ini? Menja'akum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum. Itu ayat dalam surah An-Nisa dan surah Al-Maidah. Jadi naknya aw lamastumun nisa, sentuh perempuan di sini. Jadi dalam mengikut bahasa Arab, bila sentuh perempuan itu sentuhlah, sentuh dengan tangan. Tengok dalam kitab kita kata apa? Mereka berhujah bahawa yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah sentuhan. Hakikatnya sentuhan dari segi bahasa ialah menyentuh dengan tangan. Juga telah sabit daripada Ibnu Umar menafsirkan ayat ini sebagaimana katanya, kucupan seorang lelaki terhadap isterinya, menyentuhnya dengan tangan adalah dikira mulamasah, dikira menyentuh. Maka pandangan Imam Syafi'i dalam masalah ini, sentuh itu ambil daripada zahir ayat Quran ini, la mastumu, mana kamu sentuh orang perempuan. Itu dalil. Kita pergi pula pandangan yang kedua, iaitulah pendapat yang kedua yang mengatakan tidak batal wuduk sama sekali. Yang kedua ni kontra betul ni. Hak saat ni sentuh je, ada syahwat ke, ada elektrik ke, tak ada elektrik ke, rasa tak rasa ke, tersalah sentuh ke, orang sentuh kita pun semuanya batal. Yang kedua ni lawan dia, kontra dengan dia, tidak batal wuduk sama sekali, sama ada dengan syahwat ataupun tidak. Sentuh pegang isteri kita, pegang lama-lama, ada syahwat pun tak batal wuduk, kecuali keluar air, itu cerita lain, batal wuduk dengan sebab lain lah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dan disokong
pendapat ini dengan riwayat tafsir daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat yang besar dalam bidang tafsir, yang menafsirkan, dia kata apa? Itu ni menafsirkan firman Allah Ta'ala, aula mastumun nisa itu al-lamsu dengan makna bersetubuh atau melakukan jima. Mengikut bahasa Arabnya, dia kata al-lamsu di sini dengan makna bersetubuh atau melakukan jima. Jadi itu di antara dalil golongan yang kedua ini yang mengatakan tidak batal wuduk sama sekali selagi tidak melakukan perbuatan yang jima dan seumpamanya. Itu dalil yang pertama, tafsir Abdullah bin Abbas. Tanda kat kita tu, dalil yang pertama ialah tafsir ataupun huraian Sayyidina Abdullah bin Abbas terhadap ayat ini yang mengatakan aula mastumun nisa dengan makna melakukan jima dengan isterinya baru batal. Dalil yang kedua iaitulah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah kata apa? Pada suatu hari, suatu ketika saya tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersalat dan dua kaki saya di arah kiblatnya. Tuan-tuan kena ingat, rumah Nabi bukannya istana, bukannya banglo. Rumah dia hanyalah muat 4 buah kubur saja. Kubur Nabi, kubur Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, satu lagi ruang yang diduduki oleh Aisyah. Sempit. Sehingga sahabat bila naik masuk dalam rumah Nabi, dia kata kita angkat tangan ni sampai ke atap, sampai atap gitu. Rumah kita 4 kali naik tangga, betul sampai lagi atap. Punya ting, jauhnya beza. Jadi insya-Allah taala dalam cerita tentang rumah Nabi, tentang perjuangan Nabi ini, kita akan masuk dalam sesi kita yang seterusnya insya-Allah. Jadi Aisyah kata apa? Saya tidur tu kaki saya duduk arah kiblat Nabi, duduk di kiblat Nabi. Sempitnya rumah tu. Tengok Aisyah kata apa? Dua kaki saya di arah kiblatnya. Apabila baginda bersujud, bila Nabi kita sujud, tangannya mengenai kaki saya. Tangan dia sujud itu kena kaki Aisyah. Lalu saya menarik kaki saya. Dia pun tarik kaki dia. Sedangkan Nabi meneruskan salatnya. Apabila baginda bangun, saya pun mengholorkan semula kaki. Kata Aisyah, dan rumah-rumah pada masa itu tidak berlampu. Allahu Akbar. Lampu pun tak ada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempit. Bila kaki dia duduk sini, Nabi kita nak sujud, dia tolak kaki. Kena kaki, dia tarik. Itu menunjukkan bahawa, dalil bahawa orang perempuan menyentuh laki-laki, iaitu lelaki sentuh perempuan. Jadi kata ulama, ketahannya terlalu ringkas lah, yang panjangnya dalam bab lain. Dia kata apa? Ini menunjukkan bahawa orang laki-laki yang menyentuh perempuan itu tidak batal wuduk. Yang perempuan sentuh laki-laki pula macam mana? Sebaliknya, jika seorang menyentuh kulit laki-laki, tidak batal wuduknya, sebagaimana riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam masalah ini. Aisyah kata apa? Dia kata, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berenggang daripada saya. Jadi nak cerita rumah tangga Nabi ni cukup menarik tuan-tuan. Rumah dia sempit. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai, 9 orang. Jadi lokasi rumah dia nanti saya tunjuklah dalam cerita sejarah Madinah nanti. Semuanya rumah duduk keliling masjid. Keliling masjid. Dalam gambar kita ni, dalam buku sejarah Madinah ni, gambar dia ni, ini rumah orang ni, ini rumah ini, ini rumah Aisyah contohnya. Ini bilik Aisyah, ini bilik Hafsah, dekat-dekat. Jadi bila Aisyah sedar tidur malam, tengok Nabi tak ada sebelah dia. Pergi rumah sebelah ke? Dia marilah perasaan biasalah kan, biasa orang perempuan. Jadi Aisyah pun cari dengan tangan dia, tiba-tiba kaki tangan dia terkena ke kaki Nabi tengah duduk sujud. Kena kaki. Oh, Aisyah kata dengan duduk salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita pun tak marah dia. Nabi tak marah. Apa Aisyah ni? Batal wuduk aku. Tak kata. Itu menunjukkan dalil mazhab ni yang mengatakan orang perempuan sentuh laki-laki juga tidak batal wuduk. Itu jawab dalil yang kedua. Jadi macam mana pula tanggapan pengikut mazhab Syafi'i terhadap hadis ini? Apakah hadis ini Imam Syafi'i tak tahu? Pengikut mazhab Syafi'i tak tahu hadis ni? Jangan sekali-kali kita kata semuanya ulama besar, ulama yang hebat semua dalam dunia ni, kita semua terhutang budi kepada mereka. Jadi ulama mazhab Syafi'i menjawab, dia kata boleh jadi. Ini boleh jadi ni sedap. Boleh jadi
waktu Nabi kita sentuh tadi, Aisyah duduk dalam kain selimut, sentuh atas kain. Boleh jadi waktu Aisyah sentuh kaki Nabi, boleh jadi ada stokin. Boleh jadi tak? Kemungkinan. Ada kemungkinan kata ada kemungkinan? Ada. Jawab pula. Mazhab yang kedua ni jawab balik. Itu dia panggil cara komunikasi, cara munakashah. Munakashah ni ambil dalil, jawab. Orang tu jawab balik, kita jawab balik. Jadi kalau saya guna uslub jawab hari ni sampai petang pun tak habis bab ni. Tapi padan dengan basic asas perbincangan kita, cukup takat dulu. Jadi ulama yang mazhab yang kedua kata, kalau kamu kata boleh jadi, kami tak boleh kata boleh jadi. Boleh ke tak boleh? Boleh juga. Kami kata boleh jadi tak berlapis. Sebab nak Aisyah tidur dalam rumah dia. Rumah dia pun lampu pun tak ada, bukannya ada aircon sejuk. Contohlah. Jadi boleh jadi. Mengikut dalam kaedah fiqh, kalau benda tu satu dalil tu ada dua kemungkinan, maka tak boleh diguna pakai dengan kemungkinan itu. Jadi kemungkinan yang kata berlapis, kemungkinan kata tak berlapis. Jadi kita tak boleh pakai. Yang kita balik kepada asal yang mengatakan bahawa Nabi kita sentuh kaki Aisyah, Aisyah juga sentuh kaki, tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan itu semua duanya mungkin. Jadi oleh kerana dua-dua mungkin, maka tidak jadi satu hujah yang boleh kita kata kuat hak kita, dia pun tak boleh kata kuat ayat dia. Dalil yang ketiga, Aisyah radhiyallahu taala anha pula cerita, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersalat manakala aku tidur ke arah kiblatnya, macam tadi jugalah. Jadi Aisyah kata Rasulullah sedang bersalat, aku tidur arah kiblatnya seperti jenazah. Jadi duduk depan betul. Hak tadi kaki hola. Yang kedua tadi dia cari kaki. Yang ketiga ni dia betul-betul duduk depan. Seperti jenazah. Apabila baginda ingin berwitir, bersalat witir, disentuhnya aku dengan kakinya. Bila Nabi kita nak witir dah, maknanya biasa nak subuh dah tu, dia gerak Aisyah suruh bangun salat malam. Ini nak tengok suami yang ideal. Nah, kita pun kalau bangun awal tu, kejutlah suami tu suruh bangun tahajud juga. Tapi tak tanya, takutnya marah, dia tu tak. Ngacau orang tidur. Jangan hidup ngacau gitu lah tu. Itu di antara suami yang ideal ya. Dua-duanya masih bantu-membantu. Kalau suami bangun dulu, suami kejut isteri suruh sembahyang tahajud. Kalau isteri bangun dulu, suruh isteri. Yang nak cerita di sini, Aisyah mengatakan Nabi kita sentuh dia, kejut dia. Jadi tak tahulah kejut atas lapik ke tak lapik, wallahu a'lam, dalam rumah dia. Jadi dua-dua tu kemungkinan. Hadis yang keempat, Aisyah mengatakan radhiyallahu taala anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucuk salah seorang isteri baginda. Nabi kita bila nak keluar pergi semaya, dia cium isteri dia. Kemudian keluar menunaikan salat, sedangkan baginda tidak pula mengambil wudu. Lepas dia cium, dia pergi semaya, tak ambil wudu. Jadi kita nak kata apa? Hadis ini dalam mazhab Syafi'i memberi jawapan bahawa mungkin ini adalah merupakan khususiyah. Apa makna khususiyah? Khas untuk Nabi sahaja, tidak kepada umat dia. Jadi sedap juga perbahasan tu tak? Dia kata boleh jadi kes ini khas untuk Nabi ya, orang lain tak boleh pakai. Mari pula ulama lain mengatakan kalau khusus untuk Nabi, mesti ada arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini hanya untuk aku, orang lain tak boleh guna. Seperti contohnya Nabi kita kahwin lebih daripada 4 orang yang kahwin lebih. Jadi Allah Taala sebut khassatan laka min dul mukminin, contohnya dalam orang perempuan nak menawarkan diri kepada Nabi. Jadi itu dia punya khususiyah artinya hukum ini dijelaskan bahawa Nabi saja boleh kahwin lebih daripada 4, orang lain tak boleh. Itu khusus. Tapi dalam masalah ini tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi arahan bahawa ini adalah merupakan khususiyah. Maka para ulama dikala menghuraikan hadis ini mengatakan ini juga merupakan dalil bahawa menyentuh perempuan itu tidaklah membatalkan wudu, kerana sesungguhnya perbuatan mengucuk itu adalah termasuk menyentuh. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pula memperbaharui wudunya sebagai akibat perbuatan itu. Inilah pahaman yang dipegang oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menafsirkan ayat sentuh perempuan dalam ayat itu dengan makna melakukan jima'. Kekuatan dalil mereka ini adalah kerana pada asasnya bersentuh adalah tidak batal wudu.
Dan tidak terdapat pula dalil yang sahih dan jelas bagi mereka yang mendakwa terdapat perbezaan di antara sentuhan dengan syahwat dan sentuhan tanpa syahwat. Ini hujah dalil yang kedua yang mengatakan sentuh ni tak ada beza, syahwat tak syahwat, selagi tidak keluar airnya maka tidak batal wuduk dengan sebab sentuhan. Itu dalil yang kedua. Kita pergi pula kepada pendapat yang ketiga, pendapat yang tengah-tengah, sederhana. Pendapat ketiga kata apa? Terbatal wuduk jika menyentuh dengan syahwat. Dia sentuh tu ada perasaan, mari. Orang panggil nakak dah. Entah lagi kira lah dia. Tetapi jika tanpa syahwat tidak akan terbatal wuduk. Dia nak kata apa? Apa pandangan yang ketiga ni? Ini adalah pandangan mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Pandangan yang ketiga ni, yang sederhana ini, yang membezakan di antara sentuh dengan syahwat dengan sentuh tanpa syahwat, ini adalah pandangan mazhab Maliki dan mazhab Hambali, dua mazhab dan ahli-ahli fiqh lain daripada fuqaha al-Madinah. Apa dalil dia? Dalil dianya semua hadis-hadis yang empat tadi. Yang Nabi kita sentuh kaki Aisyah, Aisyah sentuh kaki Nabi, Aisyah duduk di tengah seperti jenazah, Nabi kita mengucuk isterinya kemudian pergi salat. Dalil yang sama dengan mazhab yang ketiga, cumanya yang membezakannya, dia kata apa? Pendapat ini bersyarat ini iaitu terbatal wuduk. Pendapat ini berdasarkan hadis-hadis yang di atas. Perkataan ghamazani dan massani birijli itu adalah dimaklumi bahawa persentuhan sedemikian adalah tanpa keinginan syahwat. Mana Nabi kita tepikan kaki dia sebab dia nak sujud. Orang tengah salat, takkanlah dia sentuh isteri dengan syahwat. Jadi pandangan yang ketiga yang membezakan di antara keadaan dua kategori ini, dia berpandangan sedemikian. Tidak syahwat ni kerana apa? Kerana dia tidak ada, dia dalam salat. Takkanlah orang salat pergi sentuh isteri dalam keadaan sedemikian. Kerana itulah sumber ini digunakan sebagai dalil bahawa menyentuh tanpa syahwat itu tidak membatalkan wuduk. Jadi bagi yang mewakili mazhab Hambali, Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, sesungguhnya dengan hanya menyentuh semata-mata belumlah menghadaskan seseorang. Kerana yang menjadikan seorang itu berhadas ialah dengan keluarnya air mazi atau air mani, iaitu apabila berlakunya keinginan syahwat. Jadi pandangan yang ketiga ini juga pandangan yang mengatakan orang perempuan ini tidak batal wuduk dengan sentuh perempuan ini, salah satu daripada pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri. Dalam mazhab Syafi'i dipanggil pendapat muqabilul asah. Pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i menyokong pandangan ini. Jadi kesimpulan yang kita boleh buatnya apa dia? Dalam masalah ini apa kesimpulan kita? Secara ringkaslah kita bincang. Kesimpulannya, perbandingan antara mazhab ini menunjukkan bahawa berapa mazhab ada sini? 4 mazhab. Hambali, Hanafi. Duduk mana Hanafi? Duduk di mazhab yang mengatakan tak batal terus wuduk selagi tidak melakukan jima. Pandangan yang kedua, batal dengan sentuh dengan syahwat. Jadi pandangan yang kedua ini mazhab mewakili mazhab Maliki dan Hambali. Jadi kita boleh jadikan 3 mazhab ini asasnya tidak batal menyentuh perempuan tanpa syahwat. 3 ya. Jadi tinggal lagi mazhab Syafi'i, dan pendapat ini juga termasuk salah satu daripada pendapat muqabilul asah, pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i, dan inilah yang dibesarkan, yang di-highlightkan oleh pihak tabung haji. Kerana pihak tabung haji ni di antara dasar dia, seboleh mungkin dia tak nak lari daripada mazhab Syafi'i. Jadi untuk mengelakkan orang ni tukar mazhab apa mazhab, maka dia kata mazhab yang tak batal wuduk sentuh perempuan ini salah satu daripada pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita pun mungkin orang kita yang rasa dia mazhab Syafi'i kuat ni rasa tenang sikitlah, sebab ada juga pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri yang mengatakan tidak batal wuduk dengan sentuh perempuan. Jadi mazhab Hanafi berpendapat perbandingan antara mazhab ini menunjukkan bahawa hanya mazhab Syafi'i sahaja yang agak berat dalam masalah ini, di mana hanya bersentuhan sahaja, sama ada sengaja atau tidak, telah membatalkan wuduk, sedangkan imam-imam mazhab lain lebih ringan dan terbuka. Jadi hak lain-lainnya lebih ringan. Mazhab Hanafi berpendapat maksud sentuh itu iaitu bersetubuh, manakala Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal
pula mengatakan sentuhan yang membatalkan wuduk ialah yang menimbulkan keinginan dan syahwat. Jadi tiga, boleh katakan bagi dua lah. Satu lagi tak batal, satu lagi batal. Maka pendapat yang kuat lah mengikut pengkaji-pengkaji, ulama-ulama yang buat perbandingan mazhab, dipanggil fiqhul muqaran, komparatif kita panggil. Perbandingan mazhab ini mengatakan bahawa pendapat yang kuat iaitulah pendapat jumhur, majoriti ulama, yang mengatakan tidak batal wudu dengan sebab menyentuh perempuan, sebagaimana yang telah ditafsirkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, turjumanul Quran wa habrul ummah, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib yang menafsirkan firman Allah, aula mastumun nisa, al-lamsu itu yang bermaksud bersetubuh atau jima, bukan hanya sekadar menyentuh. Jadi maklumat ini tuan-tuan boleh tengok dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi jawapan daripada mazhab yang mengatakan tak batal ni kepada mazhab yang mengatakan batal, apa dia jawab? Dia kata apa? Adapun dakwaan bahawa sentuhan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah adalah dengan berlapik, itu hanya khusus untuk Rasulullah saja. Ini pandangan ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Hak berlapik tadi khusus untuk Nabi. Sentuhan tadi khusus untuk Nabi atau berlapik. Apa dia jawab? Ramai ulama mengatakan bahawa dakwaan tersebut tidak mempunyai dalil yang jelas atau bukti yang menunjukkan sentuhan itu adalah berlapik. Jadi tak ada bukti yang jelas. Kata ulama, suatu hukum yang amat perlu diketahui oleh umat pasti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara umum, mesti dia jelas secara umum, kemudian dinukilkan oleh generasi umat ini. Dengan ini kita dapat faham bahawa tidak wajib mengambil wuduk kerana bersentuh dengan perempuan, kerana seorang itu sentiasa bersentuh isterinya dengan syahwat atau tidak. Kemudian tidak ada pula riwayat yang menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan agar mengambil wuduk kerananya. Al-Quran pula tidak menunjukkan maksud sedemikian mengikut pandangan Ibn Abbas. Bahkan apa yang dikendaki dengan mulamasah ialah al-jima'. Jadi bagi kita lah dalam sudut realiti, itu dari sudut perbincangan alim ulama. Jadi perbincangan alim ulama kita sudah dengar, dan masing-masing hujah telah kita ketahui secara ringkasnya. Jadi bagi kita, realiti kita hidup hari ini, kata ulama, istafti nafsak, kamu tanyalah diri kamu sendiri macam mana kita. Tapi itu dalam sudut kehidupan umum. Tapi dalam sudut Mekah, maka pihak tabung haji dalam muzakarahnya telah memberi arahan supaya semua jemaah kita ni mengikut pandangan yang mengatakan, mazhab yang mengatakan tidak batal wudu sewaktu kita melakukan tawaf itu, kalau tersentuh perempuan tanpa syahwat tak batal wudu. Jadi kita yakin, jangan buat tak yakin. Kalau buat tak yakin, ikut-ikut saja ya, jangan. So, saya dah cerita dah kan baru ni, ada orang tu pergi tawaf 8 kali ambil wudu, ambil sentuh batal. Tak apa, kita Syafi'i sabar je lah. Lepas kali yang ke-8 ambil wuduk tak selesai juga. Dia kata lepas pada ni kita jadi mazhab lain lah. Nak jadi mazhab lain lah. Jadi mana? Kita tak usah tengok siapa yang sentuh kita, orang lelaki ke perempuan ke hitam ke apa, jangan tengok, pakai jalan terus je lah, tak lepuh gitu saja. Akhirnya bila dia sudah, dia balik tanya ustaz, pakar rujuk tabung haji macam mana dengan tawaf dia ni, sah ke tak sah? Jadi masalahnya, sesuatu amalan yang kita buat tanpa keyakinan, sedap mutmain ke tidak hati kita, tamakninah ada ke tidak? Tak ada tamakninah. Kita buat tu kan letih dah 8 kali pergi ambil wudu. Tak mau dah aku ikut mazhab apa pun cadel. Batal ke tak batal, tak batal dah. Jadi tak boleh macam tu. Kita kena buat bahawa sewaktu aku mengerjakan haji ini, aku ikut 3 mazhab lain yang mengatakan tidak batal wudu sentuh perempuan tanpa syahwat ini, kerana dalilnya yang telah disebut tadi. Yang pertama tafsir Ibnu Abbas, yang mengatakan maksud sentuh di sini iaitulah jima'. Jadi kalau kita salah lah ikut Ibnu Abbas ni bukan sahabat yang kecil, sahabat yang besar. Kita salah dalam ijtihad mengikut ulama yang besar, lebih baik daripada kita salah ikut nafsu kita sendiri. Ni dak, bila puas dah ambil wuduk tak sudah ikut tawaf, ikutlah apa nak jadi. Apa jadi lagi tu? Jadi tak jadi lagi tu. Agama bukan duduk dia apa nak jadi, duduk di kekuatan dalil dia tu. Jadi kita kata aku ikut Ibn Abbas menafsirkan ayat ini sedemikian. Kemudian ulama juga berhujah dengan hadis Aisyah, dia sentuh kaki Nabi, Nabi sentuh kaki dia, tidak batal wudu. Jadi insya-Allah taala
Sewaktu kita melakukan tawaf, kita dapat melakukan tawaf dengan tenang. Tenang ke tak tenang? Tenang. Kita berjalan dengan baca doa kita, Allahumma ufirli wali walidayya, baca doa yang baik, Allahumma azillani tahta zilli arsyika, sampai di antara ruku yang mani hadas wa Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa kita tu tenang bila kita tidak tengok kiri kanan. Pengalaman saya lah waktu mula-mula dulu, belum kita belajar fiqh perbandingan mazhab, memang letih tuan-tuan, letih. Kita berjalan ni gini semacam siapa-siapa tepuh ni gini duduk, jadi penat sampai kita tak buka bau kerana sedangkan buka bau itu kita dah belajar sunat untuk kita 3 pusingan yang pertama untuk tawaf tu, buka tu sunat. Tapi kenapa tak buka? Takut orang sentuh. Tertinggal pula sunnah buka bau, berjalan dalam keadaan duduk tengok kiri kanan, hilang tumakninah. Maka dan satu lagi dia timbul satu masyakkah di antara kita sendiri. Kalau kita berpegang dengan pandangan yang pertama tadi yang kata batal ikut keadaan, kita nak keluar ambil wuduk pula satu masyakkah yang begitu jauh, jalan pula ramai-ramai. Maka apa kita kata? Kita ikut pandangan 3 mazhab yang mengatakan tidak batal wuduk, dan ini juga termasuk dalam pandangan muzakarah ulama-ulama Malaysia melalui tabung haji. Dalam muzakarah dia yang memutuskan bahawa umat Islam Malaysia yang pergi mengerjakan haji, maka dia hendaklah mengikut pendapat Muqabilul Asah yang mengatakan tidak batal wuduk bersentuh dengan perempuan sewaktu dalam tawaf. Jadi itu di antara kesimpulan yang dapat kita buat. Jadi kalau ada soalan di sini, kita buka seluas-luasnya untuk diperbincangkan. Ya. Ya. Kalau mengikut elektriknya agak-agaknya terkawal ke tu. Dia punya voltnya sudah kalau nampak elektrik tu mari juga. Jadi tak boleh lagi lah. Ya. Kalau kita pegang lengan atas kain tu lebih, orang panggil lebih harmoni lah. Mungkin kadang-kadang jumpa kawan-kawan pula kita hak mazhab Syafi'i juga. Dia ni lagu mana jadi ni pula dah. Jadi timbul tohmah lain. Tapi kalau kita yakin bahawa kita nak pimpin dia tu tanpa ada rasa, elektriknya tak nakak mari, tak apa dah lah. Setelah kita yakin dengan 3 pandangan mazhab tersebut. Jadi boleh bebek. Nah. Ada lagi soalan lain? Oh ni saya fokus di Mekah dulu ni. Fokus di Mekah dulu. Jadi kalau ada soalan lain baru kita bincang balik. Nah. Ini soalan masalah penting sekali ni di antara perkara yang hangat diperbahaskan. Ada soalan lain? Ada setengah kata tukar mazhab pula. Betul kalau tidak tukar mazhab? Kita tanya balik dah, sampai gurau tak? Tak kata saya nombor ahli saya mazhab Syafi'i nombor berapa? Ada soalan gurau ya. Jadi setengah orang ni, kita nak tukar mazhab ke ni ustaz? Tak, kita tanya dia, Kak, nombor ahli mazhab Syafi'i berapa nombor yang nak tukar mazhab tu? Tak ada nombor lagi tak? Jadi bukan masalah tukar mazhab. Masalah kita hari ni, kita kekal dengan mazhab Syafi'i. Salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri mengatakan bersentuh perempuan ini tidak batal wuduk. Muqabilul asah tu makna pendapat walaupun lemah, tapi masih lagi mazhab Syafi'i. Dan kita kuatkan pandangan itu dengan pandangan 3 mazhab lain, menyokong. Jadi kita kata tukar ni tak apa gagah. Tapi dengan mari tukar lain hok lebih gagah lagi tu, kuatlah dia hak lemah tadi tu. Walaupun pendapat Syafi'i itu lemah, tapi pandangan 3 mazhab lain tu kuat. Jadi gagah tak gagah dia. Dia duduk bernaung di bawah tukar yang begitu besar. Jadi tak payah tukar mazhab. Cumanya kalau kita nak bahas sikit, kerana dalam taklimat dulu-dululah tabung haji memang dia tulis macam tu. Wuduk mengikut mazhab Hambali. Jadi wuduk mengikut mazhab Hambali. Orang akan tanya balik, tak apa. Wuduk mengikut mazhab Hambali. Batal wuduk mengikut mazhab Hambali juga. Jadi tak batal lah sentuh perempuan tanpa syahwat. Nak semayang mazhab mana? Timbul soalan lain pula. Nak haji mazhab mana? Letih. Akhir sekali pihak muzakarah telah tukar balik pendapat mazhab Syafi'i, tetapi muqabilul asah yang tidak kuat, yang lemah dalam mazhab Syafi'i, kekal dengan Syafi'i kita, tetapi kita menerima pandangan lain yang menyokong pandangan yang lemah itu, dia jadi kuat. Jadi boleh kita boleh kita bincang sebelum kalau habis soalan ni saya akan pergi step by step kepada bagaimana wuduk yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dalam waktu kita nak berwuduk dalam masalah ini supaya tak timbul lagi ini wuduk mazhab mana, ini wuduk mazhab mana, mazhab Syafi'i ke mazhab mana. Tak, mazhab Syafi'i mengikut apa yang diajar oleh Nabi. Selesai masalah. Selesai ke tidak? Kita nak selesai masalah ni kena kembali kepada sumber asal. Sumber asal kita dalam agama duduk di mana? Duduk di Quran dan duduk di hadis. Jadi bila Quran tunjuk secara umum lagu ni,
ditafsir oleh hadis, maka jelas kepada kita. Jadi saya nak soalan tentang wuduk, tentang batal wuduk dulu sebelum kita berpindah kepada cara-cara mengambil wuduk yang sempurna. Ya. Ya. Walaupun tak mazhab Syafi'i, tapi maknanya kita fahami juga dalam mazhab Syafi'i semua disokong kuat dah. Disokong. Kemudian kita balik kita dalam tawaf, adakah perasaan itu mandi dan tak apalah itu hak sampai ini juga. Di mana tu? Di mana-mana. Balik di mana-mana. Takut ada masa baiklah. Cerita ni memang cerita yang telah ditanya oleh orang dulu lagi. Telah ditanya oleh sahabat-sahabat kita sebelum daripada ini. Iaitulah tentang di mana nak mulanya tak batal wuduk tu. Sedap juga soalan tu tak? Di manakah nak mulanya tak batal wuduk? Jadi dalam muzakarah yang kita bincangkan, iaitulah pihak tabung haji mengatakan bahawa mula-mula dia nak start lekat tawaf saja ya. Tapi ada pula timbul pula dia kata kalau lekat tawaf saja, ada orang tu masuk lift pun batal dah wuduk. Masuk pintu masjid tepuh dah. Jadi mereka buat keputusan bahawa di Mekah seluruhnya lah. Dalam keadaan kita orang begitu ramai, di Mekah seluruhnya kita boleh guna pakai wuduk yang tidak batal sentuh orang perempuan itu. Cumanya saya duk tunggu soalan tadi di Malaysia ni macam mana. Itu soalannya. Tapi soalan itu tidak ditanyakan, dan mungkin tuan-tuan tak nak guna mazhab lain di Malaysia mungkin. Jadi kalau tak nak guna, tak apa, kita guna di Mekah je lah. Tapi kalau orang nak guna di Malaysia dengan dia yakin bahawa tiga mazhab ini kuat, dalil tak batal, jadi kita boleh guna pakai, tapi janganlah pakai depan orang. Kerana menimbulkan fitnah. Jadi malah aku turun nak kereta nak pergi masjid tu dia lagi pipi tangan masuk masjid. Allahu akbar. Kena kalau kita jadi tu email lah, yang memfarakah orang belakang, iaitu mayat tak ada wuduk tu. Fitnah ke tak fitnah? Fitnah. Tapi kalau kita rasa kita yakin hak ni memang tak batal, jadi tidak jadi masalah kalau kita nak beramal. Kerana atas dasar kita ikut mazhab Syafi'i yang lemah, disokong oleh pandangan lain dengan dalil-dalil mereka. Jadi bukanlah satu benda yang mesti kita kemukakan, tukar mazhab semua. Tak batal, tidak syarat begitu. Jadi kita kena harmoni ke masyarakat, jangan menimbulkan fitnah dan jangan menimbulkan suasana-suasana yang tidak baik. Tapi kalau di Mekah memang kena pakai. Kita letak di situ. Kalau di terutama sekali tempat tawaf, memang tuan kena guna pandangan ini untuk menyelesaikan masalah yang tersebut. Tapi kalau pergi musim langsung tak ada orang, 4-5 orang duduk tawaf, tak apa, nak pakai kekal masa Syafi'i pun tak apa, tak ada orang sentuh dah kita pun tak langgar orang dah. Jadi tak ada. Kalau nak keluar ambil wuduk pun boleh, 4 kali pergi pun tak ada masalah, tak ada orang. Yang ni kita ceritanya realitinya tuan-tuan yang kita kerusun nak pergi haji. Nak pergi haji ni tak dalam kepala kita orang ramai, situ je. Jadi itu masalah. Kemudian kita balik kepada menurut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara berwuduk mengikut Nabi. Jadi kita kena ikut. Cara berwuduk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah ya. Tengok dalam hadis ni Nabi kata apa? Humran Maula ni pembantu kepada Sayyidina Osman, dia kata apa? Suatu hari Sayyidina Osman panggil suruh bawa air untuk berwuduk. Maka dia basuh tangan 3 kali. Basuh tangan ni belum pada tu lagi ni, sebelum niat lagi ni. Kemudian bermermot, masuk air dalam hidung. Kemudian dia berkomor-komor dulu, lepas tu masuk air dalam hidung. Kemudian dia basuh muka 3 kali. Jadi ada mengatakan niat di situ waktu basuh muka. Ada juga setengah mengatakan niat tu awal lagi. Bila kita start nak berwuduk tu, yang sunatnya pun kita dah niat bahawa aku berwuduk dah. Jadi kita tak dalam hati kita ni, kita mengambil wuduk. Jadi cara dia nya pertama sekali baca bismillah. Mula-mula start baca bismillah. Lepas baca bismillah, basuh tangan 3 kali. Basuh tangan tu untuk nak bersih tangan kita. Tangan kita cemar kan. Masuk. Kemudian madmad, mana berkomor. Komor 3 kali. Masuk air dalam hidung. Barulah basuh muka 3 kali. Kemudian basuh tangan sampai ke siku. Kemudian basuh tangan kiri sama juga. Kemudian dia sapu kepala. Sapu kepala tu cara dia nya seluruh kepala. Bukan sapu macam kita hari ni. Angkat kepiah sikit, ambil air ni je. Takut kucar boje. Dah. Sapu seluruh kepala. Kemudian basuh kaki. Wuduk ni ada beza tak bezanya wuduk kita ambil hari ni?
Yang kita ikut mazhab Syafi'i ini, beza tak beza? Tak ada beza. Sapu kepala sikit. Penuhkan sapu semua. Bagi lelaki-lelaki sapu semua sekali. Dan baca bismillah di awal tadi. Hak lain tu sunat dah, baca bismillah sunat. Mazhab kita ambil komo-komo sunat. Sunat. Masuk air dalam hidung sunat. Tapi oleh kerana kita belajar benda tu sunat, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Hari ni kita belajar bukan sunat, sunnah. Apa mana sunnah? Ikut Nabi. Sedap harmoni kan tu. Yang kita belajar sekala sunat. Setengah ustaz kita pula ni sunat jah. Bila ada jah belakang tu, kecil ke besar? Berasa kecil lah. Kalau tak buat pun tak apa, hak ni sunat jah. Hak kenanya niat baru muka. Jadi bila ada jah belakang tu, kita pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat, dan banyak tak buat. Terutama sekali kalau basuh kepala ni, sunat. Basuh semua kepala ni, kau tak sunat? Sunat. Tapi kenapa kita tak basuh semua? Kerana kita dengar cerita kata menyapu sedikit kepala. Menyapu seluruh kepala itu sunat jah. Ke tak ada jah? Jadi kalau ada jah kena buang. Hari ni kita tukar semua perbuatan itu. Baca bismillahnya, basuh tangan 3 kalinya, berkomo-komo, masuk air dalam hidung, sapu seluruh kepala itu sunnah. Tukar daripada sunat kepada sunnah. Apa mana sunnah? Ikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cantik tak cantik? Habis dah, selesai masalah. Jangan duk kata aku ni wuduk Hambali dah ni, kebal ni, tepuh. Kalau Hambali tak apa kebal lagi. Wuduk Hanafi, kebal lagi. Peluk pun tak apa lagi. Selagi tak buat, tak batal wuduk. Lagi hebat. Cerita yang semaya kebal ni banyak berlaku di Mekah dulu. Saya kata siapa dia lah bagi kekebalan dia ni. Pakai kereta kebal ke pasal besi berani ni. Jadi kata Osman, lepas dia ambil wuduk ni, Osman kata ra'aitu Rasulullah. Aku tengok Rasulullah berwuduk seperti wuduk aku ini. Kata Osman. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i. Siapa dia ambil wuduk seperti wuduk aku ini, kemudian dia sembahyang sunat 2 rakaat, sunat wuduk, yang tidak ada waswah dalam hatinya, ghufira lahu ma taqaddama, Allah Taala ampunkan dosa-dosa yang lepas. Itu wuduk yang sempurna. Kita lihat satu persatu gambar dia. Yang pertama sekali nak wuduk, kena pergi basuh tangan. Lepas basuh tangan, baca bismillah. Baca bismillah. Jadi masalah kita nak bismillah hari ni, kalau di rumah kita tu dalam tandas, macam nak bismillah lagu mana? Dalam tandas boleh baca bismillah? Tak boleh. Maka kita kena nak masuk tandas tu baca dah bismillah. Ataupun waktu kita nak wuduk tu, kita bismillah dalam hati kita. Bismillah. Tak boleh kata. Jadi kalau bagi orang yang baru nak buat rumah tu, baru nak reka design banglo, siap selalu dah. Ini tandas, ini tempat wuduk, tempat wuduk di luar tandas yang kita boleh baca bismillah, yang kita boleh baca doa. Kan Nabi ajar setiap kali tengok cermin tu baca Allah mahasin khalqi kama hasin khuluqi kama hasan ta khalq. Jadi contohnya lah baca yang kita ambil daripada kitab-kitab yang suruh kita berdoa. Macam nak tengok cermin dalam tandas, nak tengok apa? Tak nak doa dah kita. Kalau sengih sorang begitu. Baik. Kemudian bila kita basuh muka dan kita berwuduk, komo-komo. Yang kita tak naknya waktu sapu kepala tu seperti tuyuk. Terkenal tuyuk. Tuyuk mandi, dia colek dengan ekor ya. Jadi kita sama juga bila nak sapu kepala, ambil sini, asal kau kena rambut kau jadi lalu. Subhanallah, tak jadi. Tidak sampai matlamat. Betul dalam kitab fiqh. Saya tak kata tak sah. Tuan-tuan kena beza di antara tak sah dengan tak jadi. Maksud tak jadi itu tidak sempurna. Sah tu sah lah mengikut mazhab yang mengatakan menyapu sedikit kepala. Tapi kalau kita lihat dari sudut hikmah wuduk, kita lihat tak lihat? Kenapa dalam anggota kita ni ada 4 anggota wuduk? 3 basuh, 1 sapu. Tengok tak tengok? Tangan, muka basuh. Tangan basuh. Kaki, kepala kenapa tak basuh? Basuh je lah kepala. Jadi dia kata 3 anggota ini dia melakukan semua perbuatan secara direct. Muka duk tengok maksiat apa dia lah, telinga duk dengar apa dia, mata duk tengok dia, mulut cakap, semuanya 3 komponen ada di depan ni buat kerja belaka. Hak baik pun dia buat, hak tak baik pun duk dia juga. Itu satu. Kalau mari debu, kena siapa dulu? Muka dulu. Biasa jaga orang tutup muka ni tak? Jadi muka kena dulu. Tangan pula. Tangan ni semua benda dia buat. Hak baik pun dia buat, maksiat pun duduk tangan juga. Kaki, dia menyampaikan semuanya. Jadi patutlah 3-3 ni dibasuh.
Dan tiga-tiga ini tempat yang terdedah kepada debu-debu dan kotoran. Jadi basuh cantik. Bila mari di kepala, apa peranan kepala? Tugas kepalanya iaitulah berfikir, yang dianggap sebagai enjin ataupun mastermind kepada semua benda nak buat. Tidak kita mikir dengan kepala kita kan, nak buat gapo hari ni, buat baik pun dia mikir, buat tak baik pun dia mikir. Jadi untuk nak menyejukkan dia, supaya dia tak mikir karut, dia tak mikir benda yang tak baik, macam mana kita nak buat? Maka sapu semua kepala ni. Bila sapu, barulah sejuk dia tu. Kan syaitan ni panas mari pada api, kita sejuk kepala kita dengan air wudu, tolak balik. Jadi hak cara Nabi kita buatnya, dia buat je. Tak sini, kemudian pergi semula ke depan. Itu dia panggil cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandai tak? Orang untuk lelaki. Ambil air dua, letak sini, pergi semula ke depan. Itu dia panggil cara dia. Kemudian barulah pergi ke telinga. Jadi ada riwayat lain dalam hadis ni yang sahih juga, bahawa Nabi kita ambil sekali je. Air sini pergi, sudah ni terus ke telinga saja. Dengan air yang sama. Ada riwayat mengatakan air kepala lain, air telinga lain. Jadi tuan-tuan kalau nak kekal sebagaimana yang sedia ada tu, kekal ya saya nak di sini ya, sapu seluruh kepala. Kerana apa? Kerana kepala ni tepat berfikir. Dia ni mastermind nak merancang apa-apa. Jadi patut tak patut kita basuh dia? Kalau kita colek je kepala dengan ujung ekor tak jari kita, terlaksana ke tidak? Maksud wuduk itu nak menyejukkan kepala kita. Bila dia sejuk, dia mikir dengan baik. Dia tak mikir benda-benda maksiat. Itu hikmah. Hikmah itu Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tetapi ini dikorek, digali oleh ulama. Nak tengok kenapa 4 anggota ni 3 basuh, 1 sapu. Jadi kita nampak indah tak indah syariat? Indah tuan-tuan. Kalau kita belajar tengok dalam keindahan Islam, kita akan rasa lebih kukuh iman kita, lebih kuat lagi iman kita. Itu secebis daripada yang dapat kita kongsi pada kali ini. Banyak lagi lah keindahan haji nanti, insya-Allah dalam siri-siri yang akan datang di sini atau di Mekah. Kita cuba sentiasa mencari hikmat di sebalik apa syariat yang ada bersama kita ni. Jadi tuan-tuan akan rasa iman kita lebih kuat, lebih bertambah lagi sekiranya kita duduk dalam keadaan sentiasa mencari apa hikmah di sebalik pensyariatan itu. Jadi itu sajalah saya rasa yang dapat kita bincang tentang wuduk ini. Jadi kalau ada apa-apa persoalan tentang wuduk, silalah mukakan. Jadi ada riwayat yang mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu air je. Air telinga dengan air kepala satu. Dia ambil riwayat ni. Dia letak tangan dia sini, mari sini dengan air yang sama dia sapu telinga. Jadi tidak air lain. Sebab dalam telinga ni, dalam mazhab kita mengaji, sunat ke wajib. Jadi kita tak nak jadi sunat tu jadi sunnah. Jadi kita sapu, mesti sapu telinga. Walaupun dan sapu telinga pun janganlah pakai cumeh-cumeh kita tak. Pasal itulah berkolak belakang telinga ni, kerana dia nak ambil ni. Tangan ni masuk sini, pusing. Barulah telinga tu tak ada lagi dia punya daki-daki tu. Kan telinga ni tempat yang paling hebat dah. Hebat dia. Dia dengar, dia pandangan apa orang tengok juga ke dia. Yang tambah duduk belakang kita tu. Dia kata kolak telinga dia ni. Tak baik. Tapi kalau dengan kita, kenapa jadi sedemikian? Kerana wuduk kita yang tidak sempurna. Salah siapa tu? Salah wuduk ke salah kita? Salah kita. Wuduk sempurna dan Nabi kita ajar tu lengkap. Tapi yang salahnya siapa? Kita yang tidak menyempurnakan wuduk. Jadi sambil-sambil kita hari ni, sambil-sambil kita nak pergi Mekah belajar batal wuduk, kita belajar juga wuduk cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ada masa nanti kita akan belajar pula bagaimana salat yang kita ada hari ni betul dah. Tak ada siapa kata salat kita ini tak ikut Nabi. Ada orang sembahyang zuhur 5 rakaat. Tak ada. Itu salat Nabi dah tu. Cuma ada beberapa tempat mungkin kita agak jauh sikit cara tu. Waktu nak angkat tangan, waktu nak rokok, mungkin orang lain angkat tangan nak gini, kita angkat macam gini lah. Ada seorang ustaz dia kata, ada cara baru angkat tangan ni, macam jadi Ultraman begini angkat. Dia kata ada juga lagi tu. Jadi macam-macam kalau kita tengok. Cuba tuan-tuan perhati di masjid. Orang yang sudah angkat takbir, Allahu Akbar, dia tak mana tangan? Ada hak tak sini. Ada hak bawah ni. Kata macam nak pergi akilah jatuh. Ada hak atas ni. Hak sini pun ada. Jadi itu di antaranya kita cuba korek tengok dalam hadis-hadis Nabi kita letak di mana tangan dia. Jadi itu cara insya-Allah taala bukan hari inilah dalam siri yang lain-lain insya-Allah kalau kita tengok betapa pentingnya kita balik semula cek balik
ibadat-ibadat yang kita buat. Jangan kata aku jak muda lagi. Betul lah jak muda lagi. Ngaji ke tidak semaya lepas pada tu? Lepas pada jak muda tu ngaji, ulang kaji ke tidak salat kita? Dak. Hak belajar gini, hak tak yang ajar dulu dah. Tak cek dah daripada tu. Itu di antaranya yang perlu kita kena teliti insya-Allah. Jadi saya rasa setakat tu dululah. Kalau ya. Satu lagi, penggunaan air, kadang kita tengok guna air tu banyak. Bagaimana nak guna air masa wudu? Air Nabi kita guna sedikit ya. Cukup air. Apa ni? Mud. Cetung air tu cukup dah wudu. Cuma kita gini yang jadi itik pula. Waktu Arab Usimna. Setengah-setengah orang entak seribu sewa kau orang Malaysia. Dia kata mati itik di pokok muni tu. Mandi 4 kali sehari. Air mahal Mekah ni. Jadi kita cobalah penggunaan air yang selengkah mungkin. Biasanya tentang penggunaan air dalam kapal terbang, dalam apa tu kita akan taklimat nanti apabila tuan-tuan tahu hala tuju kita. Mana kalau kita akan naik, kita dalam perjalanan kita daripada Kuala Lumpur ke Jeddah nanti terlibat dengan salat dalam kapal terbang. Kita akan taklimat, akan ajar bagaimana cara berwudu, bagaimana cara salat atas kapal terbang untuk kita buat. Jadi masa kita tidak cukup lah untuk kita ngaji semua sini. Kalau tidak kena tambah banyak lagi siri kita tak. Jadi hak ni pun apa letih dah nak mari ni. Acak tanya dia, tapi dia nak habis ustaz. Kata nak habis dah, tak ada. Dua kali lagi dah insya-Allah taala. Sekian. Ya. Ada orang perempuan dia tidak buka semua. Setakat mana yang dia boleh ya. Mana sapu depan sikit tu cukup dah. Orang perempuan tu dia berbeza sikitlah dengan laki-laki walau macam mana pun. Perbezaan itu tidak banyak. Cuma mungkin dalam masalah rambut sajalah. Kalau hak lain-lain itu cukup ya dianya dah. Insya-Allah taala habis dah. Soalan ada dah. Jadi kita akhiri majlis kita pada kali ini dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.